Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi diraikan, yang berhormat Ustaz Haji Hanif bin Haji Ghazali, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai, yang merupakan adik sekaligus sahabat saya semasa sama-sama kami menuntut di Universiti Al-Azhar satu ketika dahulu. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamir Ismail, pengarah Dataran Ilmu Az-Zubaidiyah, juga merupakan adik saya semasa kami sama-sama duduk di sebuah rumah sewa semasa sama-sama belajar di Al-Azhar dahulu di Qahirah, Mesir. Jadi pada hari ini bertemu kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu. Walaupun dulu semasa duduk di Mesir duduk serumah, bila balik mai ke Malaysia masing-masing sibuk dengan urusan-urusan masing-masing. Maka sekali-sekala macam ni boleh bertemu kembali, alhamdulillah. Yang diraikan lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, saf kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik dan anak-anak, pencinta-pencinta ilmu, rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang penuh dengan keberkatan di pagi hari Jumaat yang mulia ini, hari yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam satu majlis yang dinamakan majlis ilmu, yang turut hadir bersama-sama kita pada pagi ini ialah para malaikat Allah yang mulia-mulia. Oleh kerana majlis kita pada pagi ini merupakan majlis ilmu, saya ingin memperkatakan tentang ucapan yang berhubung dengan ilmu, ucapan yang telah diucapkan oleh Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu bapa dan adik-adik anak-anak nak catit, kerana al-ilmu sayyidun, ilmu umpama binatang buruan yang liar. Al-ilmu sayyidun, ilmu umpama binatang buruan yang liar. Orang kampung saya kata binatang liar. wal kitabatu qayyiduha,
sedangkan penulisan, catatan, note ataupun dhabit merupakan tali ikatannya. Bila kita dapat binatang buruan yang kita buru tu, ilmu ni umpama binatang buruan yang liar, nak dapat bukan senang. Kena buru dia, kena cari dia. Bila dah dapat tangkap, kena ikat, tambat bagi kemah-kemah. Wal kitabatu qayyidu, dan penulisan itu, catatan, note ataupun dhabit merupakan tali ikatan nak tambah dia. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka tambatlah, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali ikatan yang kukuh, dengan tali ikatan yang kuat. Jadi nak tambat, nak ikat ilmu yang kita dapat begini supaya dia tak hilang, supaya dia tak terlepas. Nak ikat dengan apa? Dengan catatan. Sebab tu tok guru dulu, orang mengaji di pondok-pondok dulu, dia mengaji kitab, dia dhabit, gelap kitab tu. Siapa? Takut apa yang terkeluar daripada mulut tok guru dia dalam menghurai dan mengupas isi kitab supaya tak hilang, maka dia catat dia elok. Kalau tak catat dia apa? Dia lupa. Kerana dulu-dulu ada orang pernah berkata Melayu mudah lupa. Dulu-dulu agak-agak kenal dah orang nak kata tu. Kenal sabar, jangan debat tak kenal. Dulu-dulu ada orang yang pernah berkata Melayu mudah lupa. Jadi kita nak bagi tak lupa, sebab memang sifat kita sebagai manusia ni memang pelupa. Kalau kita rujuk kembali kepada perkataan al-insan, kita ni apa dia? Al-insan, manusia. Perkataan al-insan itu sendiri diambil daripada perkataan nasiya, nun sin ya, nasiya. Nasiya makna lupa, menunjukkan sifat kelemahan kita sebagai seorang hamba Allah sesuai dengan nama kita al-insan, yakni makhluk yang pelupa. Maka justru itulah nak bagi tak lupa, kena tulis, kena ingat dan kena peringat selalu. Maka catat ucapan Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, awalul ilmi an-niyah. Yang pertama, awal menuntut ilmu itu an-niyah, ialah niat. Ada 6 perkara ni yang kita nak catat ni, takut lupa. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat sekalian yang datang pada pagi ini, tujuan dia nak menuntut ilmu. Bukan main sini tujuan nak meniaga ke, tujuan nak cari harta ke, tujuan nak tunjuk muka dekat yang berhormat Ustaz Haji Abdul Hanif kita ke, bahawa aku ni rajin main mengaji. Tak. Tujuan kita main ni untuk nak menuntut ilmu kerana siapa? Lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka yaqulu Ibnul Mubarak, telah berkatalah ataupun berkatalah Ibnu Al-Mubarak, yakni Abdullah bin Al-Mubarak, awalul ilmi an-niyah. Awal menuntut ilmu itu ialah niat. Nombor 1, yakni kita kena pasang niat elok-elok. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja segala amalan-amalan itu ialah bergantung dengan niat kita. Kalau niat kita main menuntut ilmu pada pagi ini limardatillah, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran kita mendapat nilai ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sakharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, sesiapa yang berjalan, yakni yang mengatur langkah-langkah kakinya di atas sesuatu jalan.
Untuk apa? Untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menggali dan mendalami ilmu. Sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan untuknya jalan untuk masuk ataupun untuk sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam syurganya di akhirat nanti, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam syurganya pada pagi ini, iaitulah syurga Allah di atas muka bumi, ialah di taman-taman ilmu. Amin ya Rabbal Amin. Semoga kita jadi ahli-ahli syurganya. Allah Ta'ala pertemukan kita, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam syurga kelak insyaAllah. Yang kedua, jadi menuntut ilmu kena ada 6 perkara. Yang pertama tadi apa dia? Niat elok. Saya nak keluar mai pada rumah saya tadi pun kena pasang niat elok. Bukan mai untuk nak menunjuk bahawa saya ni orang alim, karena untuk nak mencari glamour. Bukan. Pasang niat masa nak langkah keluar pada rumah tadi, main nak menyampaikan ilmu kerana Allah. Begitu juga saya mengharapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam dewan kita ni, semua pagi tadi bertolak mai pasang niat untuk mencari ilmu kerana Allah, baru dapat nilai apa? Nilai ibadah. Yang kedua, dah pasang niat elok dah, alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Summal istima', kemudian kena dengar. Kemudian kena apa? Kena dengar. Mai duduk dalam majlis ilmu kena dengar elok. Yakni kena beri penumpuan serius dalam menuntut ilmu. Sebab kita mengaji pagi ini di dalam sebuah dewan kuliah universiti terbuka. Kuliah kita pagi ini dalam dewan yang permai ini adalah sebuah dewan dalam bilik kuliah universiti terbuka. Pasal apa Ustaz kata universiti terbuka? Sebab yang ada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini orang alim pun banyak. Tok-tok guru, para asatizah yang duk mengajar kitab merata. Dalam waktu yang sama mungkin ada di kalangan kita profesor-profesor, pensyarah-pensyarah di universiti-universiti terdekat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan, doktor-doktor, pakar-pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Mungkin juga yang mendengar kuliah kita hari ini pegawai pejabat agama. Daerah mana sini? Daerah Kuala Muda. Saya telah difahamkan tidak dibenarkan untuk menyampaikan kuliah di masjid-masjid daerah Kuala Muda yang dikatakan sebanyak 78 buah masjid. Siapa tuan-tuan panggil saya? Pejabat agama keluar surat, tak boleh bagi saya menyampaikan kuliah di masjid-masjid di seluruh daerah Kuala Muda. Ni masuk Kuala Muda tak? Tapi hanya bukan masjid. Ni dewan ilmu. Maka yang pentingnya kita menerima ilmu dengan ikhlas. Sebab apa? Dalam kuliah kita pagi ni mungkin ada pegawai-pegawai pejabat agama daerah Kuala Muda, universiti terbuka. Dalam waktu yang sama ada yang umur 70 lebih. Ada tak 70 lebih? 70 lebih kira masih muda. Kerana di sana ada para hukama berkata, tulis tu saya boleh WhatsApp hantar kawan-kawan. Selagi ada orang yang lebih tua daripada kita, bermakna kita masih muda. Ada faham? Selagi ada orang yang lebih tua daripada kita, bermakna kita masih muda. Saya tahun ni umur 57, 20. Ada bapak-bapak kita yang umur 70. Kalau banding 70 dengan 57, hak mana muda? Saya muda lagi.
Pakcik-pakcik hak umur 70, ada lagi orang yang lebih tua. Antaranya ialah yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Umur dia berapa tahun ni? 95. Maknanya kita semua yang ada dalam dewan ni semua masih muda. Selagi ada orang lebih tua daripada kita, bermakna kita masih muda. Tulis tau, tak dilupa. Summal istima'. Yang kedua pada dalam menuntut ilmu, kena ada apa? Dengar elok. Dalam waktu yang sama, walaupun ada yang umur 70 lebih dah, di sana ada anak-anak kita yang baru berusia 17 tahun. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang laki-laki, ada orang perempuan, ada orang berpangkat besar, ada yang tidak berpangkat. Semua duduk dalam satu dewan, dalam majlis ilmu. Sebab itu saya katakan majlis ilmu kita pada pagi ini, kita berada dalam satu dewan kuliah di dalam sebuah universiti terbuka. Jadi kita berkongsi maklumat ilmu. Yang lebih alim, dia ambil ilmu yang dapat pada hari ini sebagai penambahan ilmu. Yang baru nak mula mengaji, kumpul ilmu banyak-banyak, kita berkongsi. Karena ada orang berkata, life is more beautiful when we share. Life is more beautiful when we share. Kehidupan ini akan bertambah indah, kehidupan ini akan bertambah ceria, kehidupan ini akan bertambah harmoni, akan bertambah berbahagia when we share, apabila kita berkongsi. Orang kaya berkongsi harta kekayaan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk membantu al-fuqara wal masakin. Kongsi harta, kongsi wang ringgit, kongsi kekayaan. Orang yang berkuasa berkongsi kekuasaannya dengan orang yang mengharapkan bantuan daripadanya, berkongsi. Maka orang yang berkuasa mempunyai sifat rahmah, kasih, sayang, dia bantu orang yang lemah. Maka dengan itu orang lemah sayang kepada orang yang berkuasa, orang yang berkuasa mendapat kasih sayang daripada orang yang lemah. Harmoni, kata harmoni masyarakat kita, harmoni. Orang yang alim, profesor-profesor, tuan-tuan guru, para ilmuwan ilmu Islam berkongsi ilmu mereka dengan pencinta-pencinta ilmu. Maka ilmu kita dapat bergabung, ilmu kita dapat berkongsi, dapat ilmu dan dapat diamalkan, insya-Allah. Life is more beautiful when we share. Kehidupan ini akan bertambah indah, akan bertambah ceria, akan bertambah harmoni bila kita berkongsi. Maka kehadiran saya pada pagi ini adalah untuk sama-sama berkongsi ilmu. Hak sikit-sikit tak saya bagi ni, ingat elok, catat, dan sama-sama kita berazam untuk kita beramal dengannya, insya-Allah. Yang kedua, untuk menuntut ilmu ada 6 perkara. Yang pertama tadi an-niyah, yang kedua summal istima', kemudian mendengar baik-baik. Maknanya bila ada ustaz, bila ada tok guru, bila ada penyampai ilmu, penyampai tazkirah sedang memberi ucapan, sedang mengulas ilmu, kita dengar elok-elok. Jangan buka kuliah kedua dalam satu majlis. Apa maknanya? Jangan ada orang duk bersembang di belakang sana. Jangan ada orang duk buat ulasan lagi. Jangan ulas lagi, dengar dulu. Summal apa dah yang kedua? Summal istima', kemudian mendengar ilmu. yakni mendengar ilmu dengan baik, dengan memberi fokus dan penumpuan. Yang ketiga, dah dengar dah buat apa? Dah dengar dah? Summal fahmu, kemudian coba untuk memahami ilmu.
Jangan bagi dia masuk kok telinga kanan, keluar kok telinga kiri, masuk kok telinga kiri, keluar kok telinga kanan. Tak pernah singgah dan hinggap dalam kotak pemikiran untuk dirumus, untuk difikir. Maka oleh kerana itu, nak menuntut ilmu, setelah pasang niat elok, dengar baik-baik, fokus kepada ilmu yang disampaikan, yang diulas kepada kita. Yang ketiga, summal fahmu, kemudian kena apa? Kena faham. Faham. Bila dah faham, buat cara orang faham, jangan duk buat tak faham. Ingat lagi 3 orang. Pak cik tak tulis dekat nalas lagi, saya nak tanya tuan-tuan. Saya pun tak sangka pagi ni nak boleh main mengajar tang ni. Saya beritahu dah dekat Ustaz Syamir kita, saya kena balik awal. Satgi nak pergi khutbah Jumaat pula. Jumaat setahun ada berapa kali? 52 kali Jumaat. 52 kali. Sebulan ada 4 minggu. Setahun 12 bulan, 12 kali 4, 48. Siapa Ustaz kata 52? Sebab ada bulan yang 5 kali Jumaat. Dalam setahun ada berapa bulan yang 5 kali Jumaat? 4 bulan. 48 campur 4 jadi berapa? 52. 52 kali Jumaat dalam 1 tahun. Saya akan menyampaikan khutbah di 52 masjid. Masjid ni, minggu ni masjid tu, minggu ni pula masjid tu, minggu ni pula minggu. Di mana Ustaz? Satu Malaysia. Dulu duk main khutbah Jumaat juga di masjid mana? Matang Gedung, Bakar Arang, Padang Temusu. Lah ni oleh kena dapat surat, pihak-pihak masjid di sini dapat surat tak benarkan saya menyampaikan kuliah dan khutbah, maka saya pun tak boleh main khutbah dah di daerah Sungai Muda. Al-Ustaz boleh, alhamdulillah. Kulim Menak Baru boleh lagi, alhamdulillah. Nu sampai ke Jitira nu boleh lagi. Hak sini pasal apa tak boleh? Wallahu pelik ke tak pelik? Pelik tapi benar. Tapi tak apa, di Malaysia ni ada beribu-ribu buah masjid. Maka orang yang menghalang saya daripada menyampaikan kuliah ilmu di daerah Kuala Muda ini akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Akan apa? Akan disoal di hadapan mahkamah Allah di akhirat nanti. Kenapa engkau menghalang hamba-Ku ini dalam usaha beliau untuk menyampaikan dakwah, kuliah dan khutbah di masjid-masjid daerah Kuala Muda, sedangkan masa itu kamu adalah orang yang bertanggungjawab dalam urusan agama Islam di daerah kamu. Nak jawab apa dengan Allah di akhirat nanti? Nak jawab apa di akhirat nanti? Di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya fokuskan persoalan ini kepada orang-orang agama yang dapat gaji bulan-bulan ribu-ribu. Cina Kapiang tak pernah halang saya naik atas mimbar menyampaikan khutbah. Hindu Paria tak pernah halang saya menyampaikan kuliah di masjid-masjid. Persoalannya, kenapa orang agama yang beragama Islam yang menghalang saya daripada menyampaikan kuliah di daerah Kuala Muda? Ini rakaman ni live kata live. Malaikat jadi saksi, orang beriman jadi saksi, Allah Subhanahu wa ta'ala jadi saksi. Moga-moga ucapan pada pagi ini sampai kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab dalam usaha menyekat dan menghalang gerakan dakwah yang disampaikan oleh para da'i khususnya di daerah Kuala Muda. Sambung yang ketiga.
Kuliah saya tak power sangat, tapi tahu tu ya. Kalau nak power buat pentah. Tajuk dia Muafakat Nasional. Malam ni siapa ceramah? Malam ni saya tak boleh main. Saya ada program tempat lain. Tajuk dia apa dia? Muafakat Nasional. Hak tu ada pentah. Suruh YB kita atur program betul-betul grand punya. Saya akan bagi tarikh, insya-Allah kita bertemu kembali dalam program besar-besaran untuk kita gempur. Moga-moga Kedah Darul Aman akan milik Islam selepas PRU 15 akan datang. Takbir. Itu bawa mukadimah. Yang ketiga, tu yang mereka tak bagi saya mengajar tu, mungkin itu kot. Yang ketiga, summal. Yang ketiga tadi apa dia? Summal fahmu. Kemudian kena faham. Mengaji kena ketiak bagi faham elok. Sebab tu kita berdoa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Yang keempat, kata Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, nak menuntut ilmu ke dalam 6 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama niat, yang kedua al-istima', mendengar dengan baik, yang ketiga al-fahmu, yang keempat summal hifzu. Kemudian yang keempat apa dia? Menghafaz, yakni mengingati ilmu. Hafaz makna memelihara, ingat ilmu, catat, tulis, rakam, coba untuk ingat ilmu. Ingat elok ilmu yang kita belajar. Sebab apa? Sebab ilmu ni macam kata tadi apa? Umpama binatang buruan yang liar. Dapat tangkap binatang buruan yang liar, kalau tak jaga elok, tak simpan elok, buat dalam sangkang, dalam kandang kemah-kemah, dia akan lari. Maka pada pagi ini saya nak memberi kepada tuan-tuan perempuan sekalian doa. Doa apa? Doa supaya ilmu yang kita belajar tak lupa. Mari kita baca ramai-ramai doa ni, catat elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Makna dia, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu ataupun memohon kepadamu. Minta apa? Ilman, akan ilmu la yunsa, yang tidak akan dilupai. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak dilupai. Sebab kita banyak lupa. Doa siapa tu? Doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ada kisah dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama dia Abdurrahman bin Sakhrin. Itu nama sebenar dia. Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat Nabi. Mendapat gelaran apa tadi? Abu Hurairah. Satu hari dia berjalan ke Madinah, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa jumpa Nabi itu, kebetulan dalam tangan baju dia, di tangan baju kita ni kecil lah, ukuran kita tangan baju Melayu kita, tangan jubah kita 16 inci. Tangan baju tu Arab, siapa biasa pergi Mekah, dia tengok baju Arab Iran,
Baju Arab daripada mana? Daripada Mesir. Baju Arab Badui, tangan dia besar. Bukan kata kepala kucing, kepala kita pun celui. Jalan jumpa Nabi, dalam tangan baju Abdul Rahman bin Sakhrin tadi terdapat ada benda sedang bergerak-gerak. Orang kampung saya kata ada benda duk menguik. Sini menguik tak? Menguik. Nabi tanya dia, "Ma hadza ya Abdul Rahman?" Apa yang duk bergerak-bergerak dalam tangan baju engkau ni wahai Abdul Rahman? Maka Abdul Rahman bin Sakhrin menjawab, "Hirrah." Ha simpul itu, ra ta marbutah, tak yang simpul ada 2 titik. Hirrah, yakni anak kucing. Maka Nabi panggil dia apa dia? Ya Aba Hurairah, wahai bapa kucing. Jadi kalau bapak-bapak yang main pagi ni rajin main kucing, suka kucing, boleh panggil apa? Abu Hurairah. Ada tak Abu Hurairah? Boleh panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Abdul Rahman bin Sakhr, satu hari dia masuk dalam masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Dia masuk Nabi SAW sedang bermuzakarah ataupun hiwar yakni perbincangan dengan sahabat-sahabat Nabi. Maka Abu Hurairah tadi masuk dalam masjid, dia pun mendirikan salat tahiyatul masjid 2 rakaat bagi menunaikan hak masjid. Lepas dia semayang sunat tahiyatul masjid, dia angkat tangan tadah ke langit berdoa. Lepas dah puji Allah, berselawat ke atas Nabi, dia pun baca doa. Di antara isi kandungan doa yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu baca, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Doa ni sampai datang doa tu dia ulang banyak kali, dan dia pederah suara dia nyaringkan suara dia, dia angkat suara dia dengan satu harapan, dengan satu apa? Dengan satu harapan, bukan pati harapan tak, dengan satu harapan. Tadi silap pula. Hai ustaz ni harapan banyak kali, nak ajak kami masuk pakatan harapan apa? Tak. Saya nak abang betul-betul, saya orang Pah. Senang cerita, pakcik orang apa? Bukan salah nak beritahu, tak salah, sebab kita negara yang mengamalkan demokrasi. Pakcik nak abang kata pakcik PAN pun tak ada masalah. Abang ada kata tak PAN begini? Kalau ada, alhamdulillah. PAN yang mau mengaji, takut dulu rajin mengaji, bila masuk PAN tak mau mengaji dah. Cerai kata cerai, jangan nak buat cerai. Dulu rajin mengaji, bawa isteri pergi merata, bawa anak pergi merata, dengar tok guru nu main mengajak masjid tu, bawa anak isteri pergi mengaji, dengar tok guru ni mengajak di pondok tu, bawa anak cucu main mengaji. Masya Allah, masuk PAN tak mengaji dah. Rogi kata rogi. Maka kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lari pergi PAN kembali ke pangkuan jalan. Amin ya rabbal alamin. Tu seronok mengaji. Nak bertiah tak lama lagi. Okey, diangkat suara tak mana? Doa apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, dengan satu harapan supaya Nabi dengar dan supaya Nabi mengaminkan doa tersebut. Kebetulan Nabi dengar dan Nabi SAW sendiri mengaminkan doa Abu Hurairah tadi. Berkat Nabi SAW mengaminkan doa tadi, dia sempat duduk dengan Nabi berapa 4-5 tahun saja. Dia sempat duduk dengan Nabi 4-5 tahun sebab dia baru menganut Islam. Tetapi berkat doa tadi, Nabi aminkan doa, dia dapat menghafaz ucapan-ucapan dan hadis-hadis Nabi SAW. Tak lupa.
sehingga selepas Nabi SAW wafat, sejarah mencatatkan bahawa Abu Hurairah sebelum dia pula meninggal dunia sempat meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang panjang, hadis yang sederhana panjang, hadis yang pendek, lebih pada 5,000 buah hadis, yang hadis-hadis itu satu perkataan pun tak jatuh sebab berkat doa Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, ya Allah aku memohon kepadamu akan ilmu yang tidak akan dilupai. Maka nak jaga ilmu kita, summal hifzu, kemudian yang keempat kena jaga, kena pelihara, kena hafaz ilmu kita. Kepada anak-anak kita yang ada dalam majlis pada pagi ini, jangan lupa untuk baca doa tadi. Bunyi macam mana? Ikut lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ingat tak? Kalau tak ingat, lepas keluar pada dewan lagi, ambil di luar. Saya cetak doa tu 50,000 keping. Dalam majlis kita hari ini ada berapa orang? Katakan 300 orang. Katakan berapa? 300 orang. 300 orang boleh ambil seorang 4 keping di luar. Saya bawa pagi ni 1000 keping lebih. Ambil percuma, tak kena bayar duit. Baguslah. Baguslah Ustaz Sobri. Bagus, bagi percuma. Ambil. Ambil balik buat apa? Balik mengapai, balik baca, balik beramal. Jangan ambil bawa balik simpan macam tu saja. Boleh tak boleh? Boleh ambil tak? Boleh ambil. Kalau berasa nak ambil lebih, silakan. Tak kena bayar duit. Bukan senang nak bagi free. Bagi free pun ada orang tak mau ambil. InsyaAllah ambil. Pakcik kata aku nak buat apa, nak apa, bagi memang pakcik tak apa. Anak cucu kita ada ke tak ada di rumah? Ada, ambil bagi ke anak cucu supaya berkat anak cucu kita beramal dengan doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kita dapat ilmu, dia ingat, dia tak lupa-lupa dah, dan dapat beramal dengan ilmu tersebut insya-Allah. Berapa dah? Yang berapa dah? Yang keempat iaitu summal hifzu. Niat elok dah, dengar pun dengar elok dah, faham pun faham dah, ingat pun elok dah, alhamdulillah. Kemudian yang kelima kena buat apa? Kata Ibnu Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak berkata berhubung dengan ilmu. Yang kelima, summal amalu, kemudian kena beramal dengan ilmu. Mengaji banyak tahun dah, kitab pun habis banyak biji dah khatam. Mengaji kata guru sampai tok guru pun dah mati dah, kita tak mati-mati lagi. Masya Allah, ada ilmu buat apa? Summal amalu, kemudian beramal dengan ilmu. Karena apa? Karena di sana para hukama dan para ulama Islam berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal umpama pokok yang tidak berbuah. Pakcik beli pokok durian dekat pasar tani mana-mana. Hak yang paling baik sekali, orang hak jual pokok tu kata ini yang terbaik pakcik. Berapa? RM50. Kita pun beli. Agak-agak lama mana berbuah? Dia kata 3 tahun insya-Allah berbuah. Kita beli 3 pokok, balik tanam belakang dapur satu.
ruang depan rumah tu belah kiri belah kanan 2 pokok bubuh baja, jurui hayang, naik subuh elok, masuk 3 tahun tunggu kok nak berbunga, tak berbunga. Sabar, pokok orang lain semua keluar dah, pokok kita tak keluar buah. Beli sama-sama. Tahun keempat pula hak kawan tu keluar bunga dah, hak kita bunga sekuntum pun tak keluar. Orang lain boleh makan buah dah, kita satu musim tak boleh, orang lain 2 musim, sampai boleh jual setengah. Masya Allah. Tunggu lagi, pokok durian kita 10 tahun besar pemeluk, peluk pun tak lepas. Masya Allah. Besar ke tak besar? Besar. Sebiji pun tak jadi buah. Pagi-pagi duk apa? Duk sapu sampah kaih daun dia 10 tahun. Lebih baik buat apa? Buah kapak abang kita kata. Yang ni bang. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal sama seperti pokok yang tidak berbuah. Jadi saya pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir pada pagi ini, dengan nikmat ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, berazam sungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Moga-moga ilmu yang kita ada, kita buat amal, Allah Ta'ala terima. Kalau amal tanpa ilmu, amalan ditolak. Amalan akan apa? Ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saya mengaji di Meleleh. Orang Kedah tahu tak Meleleh tak mana? Anak-anak kita belakang tahu tak Meleleh? Tahu di mana Meleleh? Kok Diang. Daripada Jitra nak pergi Kok Diang tu jumpa Tunjang dulu. Sebelum sampai Padang Sera jumpa Meleleh. Meleleh ada madrasah An-Nahdlatul Hasanah. Tok guru dia dulu almarhum Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, merangkap pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Kenal Datuk Guru Haji Tajuddin? Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, iaitu guru kepada almarhum Sultan Abdul Halim. Dia mengajak. Masa tu saya ambil syahadah di pondok tersebut. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima. A'maluhu mardudatun, amalan-amalannya tertolak. La tuqbalu, tak diterima oleh Allah. Nak semayang pun kadang ada ilmu tentang semayang. Kadang-kadang orang semayang, kita pun semayang. Apa tu?